Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita lagi untuk duduk majlis kenal diri, kenal Allah, majlis yang paling bahagia, paling indah. Sebab kita tahu hala tuju yang sebenar adalah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita banyak-banyak. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala melorong kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang terlalu banyak, terlalu besar ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saja. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sebab Allah pertemukan pada bulan-bulan yang yang dia anggap bulan mulia kan, bulan Ramadan ya. Kali kita mulia sebab kita pertemuan yang penuh sejarah kan. Mungkin dalam sejarah kan, sebelum ni kita tak pernah tak pernah fikir benda ni kan sebelum ni kan. Mungkin antara asbab-asbab orang-orang lain ya mendoakan kita kan. Ibu bapa kita mendoakan kita, sahabat kita yang mendoakan kita. Kita tak tahu kan. Mungkin Allah yang pasti kan Allah tahu gerak kita kan, kejadian kita kan. Dia tahu kan. Dia tahu segala yang kita dalam hati kita kan. Kita minta lah doa kan. Moga Islam dan iman kita tu sampai akhir hayat kita lah. Kan kita mati pun husnul khatimah. Apatah lagi kan kita bermimpi, kita rindukan Rasulullah kan sallallahu alaihi wasallam kan. Mudah-mudahan kan para sahabat semua, ahli keluarga Rasulullah semua kan, keturunan yang kita sayang kan, mudah-mudahan kita bertemu lah kan, mudah-mudahan kita dapat syafaat lah kan, dapat redha ibu bapa kita, moyang kita. Itu sajalah kan, ilmu yang bermanfaat kan untuk diri kita, untuk anak kita, cucu kan, keluarga kita. InsyaAllah kan, untuk orang Melayu kan, orang Melayu yang banyak banyak tak tahu kan. Dunia nak akhir dah, tapi masih lagi yang kata memandang keduniaan dia. Dalam minta doa orang pun kita jangan salahkan dia orang, jangan salahkan diri kita, jangan salahkan ibu bapa kan mengandungkan kita. Kita kalau tak boleh menolong, kita mendoakanlah. Seolah kita nampak orang dalam kesusahan tepi jalan, dalam hati kita doakan dia, ya Allah tolongkan, doakan dia kan, selamat dia kan, kereta dia pun siap kan, sampai ke bengkel. Itu lebih kurang ibarat macam tu. Jangan buruk sangka kan, sebab orang tu boleh naik tinggalkan kita sekejap je.
Jangan lupa kan, Allah tu yang jaga kita sebenarnya kan. Okey. Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa soalan ni nak ingin tanya, sebab kita nak kenal diri, kenal Allah bukan senang. Jadi kena ambil masa yang panjang. Macam kita belajar di sekolah, macam di universiti pun belum faham lagi. Jadi kita nak pergi ke kerja, dia akan tanya skill kita. Jadi untunglah kita nak jawab kepada Allah, apakah skill kita. Jadi mulai kita akan sama-sama lah kita dapat rahmat Allah. Jadi sama-sama kita akan tahu macam mana kita kenal diri dan kenal Allah. Dan masih kita jauh lagi, kita masih dalam tadika lagi sekarang. Jadi kita kenal nak jadi kita lepas lahir di dunia baru kenal mak dan ayah, mungkin dalam umur 3 tahun ke 4 tahun ke macam tu. Tapi kita belum kenal lagi. Allah kenal kita daripada perut ibu sampai ke alam barzah. Kan masih ada perjalanan jauh lagi. Tapi yang kita risau ni, saya pun risau, yang di luar sana ramai ke saudara-saudara Muslim dan Muslimat semua belum kenal, belum faham. Jadi apakah rasa bila sembahyang tarawih ke, sembahyang baca Al-Quran ke, apa juga masih belum faham lagi. Jadi kita mintalah dengan doa ustaz semua, jadi kita panjangkan umur dan pahami rasa. Macam ustaz yang bulan-bulan kali berkata kita makan durian tu, macam mana rasa tu kita belum rasa lagi. Jadi masih kita dalam kegelapan lagi, walaupun kita sembahyang 20 rakaat, sembahyang tahajud, sembahyang witir, macam-macam, tapi kita belum rasa, kita dalam makam lagi. Itu yang kita terlalu risau. Macam kita Rasulullah SAW selalu ingatkan, bila umat tu susah, ya umat, dia menangis. Rasulullah macam begitu menangis untuk umat. Jadi umat, apa yang kita buat untuk Rasulullah dan ingatkan Allah. Jadi insyaAllah saya mohon minta doa banyak, kita akan umat kita kembali kepada jalan Allah betul-betul dengan betul-betul rasa. Itu yang penting sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nyanyian daripada lagu Yukis. Ku sebut namamu, terasa diriku dipandu. Itu singkatan daripada nyanyian daripada Yukis, Amir Yukis. Terasa diriku semakin dipandu. Menjawab persoalan tadi, bahawasanya apabila kita mati diri, kita dipandu oleh Allah Ta'ala, iaitu Dia yang mengesakan diri Dia. Macam mana skill nak mematikan diri, kan? Macam mana skill nak mematikan diri? Bukan saya jawab ni, lantas dari Allah ni. Macam mana skill dia? Sebenarnya kita macam yang sebelum-sebelum ni, yang ulangan-ulangan, kita suka ulang-ulang sebenarnya. Yang mematikan diri tu kita kan rasa berusaha mematikan diri, kan? Bukan sebenarnya. Allah yang menyatakan, mematikan, membinasakan diri kita tu, mengesakan Dia. Kita mengharapkan Allah je. Mengharapkan Allah untuk apa? Mematikan diri, kan? Kita mengharapkan Allah yang mematikan diri kita tu, kan? Membinasakan diri kita tu, mengisbatkan Dia je. Itu yang skill yang paling mudah kita nak
difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Sekali lagi, ayat tadi yang sedap tadi kan, bila ku sedari diriku semakin dipandu. Maknanya kita dah mati diri tu, Allah Ta'ala yang memandu, menyatakan esa dia sahaja. Itu saja daripada saya. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dari sejak mula saya bersama dengan Ustaz, saya dihujani bermacam-macam idea, bermacam-macam kefahaman yang saya dapat. Bukan saya je, semua pun sama, yang kalau kita fikirkan tak masuk akal. Di mana setiap idea-idea yang dikeluarkan oleh Ustaz ni tak ada dalam buku pun, tapi kita dapat merasakan dia sesuatu yang istimewa. Dan dia mengajar bukan untuk Ustaz saja, dia mengajar untuk kita juga. Macam mana kita nak olahkan cara apa-apa idea yang disampaikan pada kita tu, kalau kita pandai olahkan, dia cantik. Jadi sama-samalah kita ni, apabila sesuatu yang diperkatakan, dipersoalkan, kita ambilkan satu benda tu satu macam anugerah pada kita. Macam-macam lah. Tadi pun macam mana Ustaz yang cakap pun, saya rasa saya kalau dengar profesor pun cakap, dia tak ada sampai ke tahap yang macam tu. Bukan saya nak memuji-muji, tak ada. Tapi itulah satu idea yang saya rasa macam dia terus, bukan daripada dia lah. Dia sangat menilai. Jadi sama-samalah kita ambil iktibar lah benda-benda ni, supaya kita dapat sama-sama jadikan satu ilham, jadikan satu macam idea untuk kita bercakap juga dengan orang lain. Sampaikan macam mana yang cara dia rasa dia sampai, macam mana kita rasa dia faham, kita buat. Lagi satu, saya nak cerita tentang solat. Saya dah 2-3 hari ni, bila saya solat ni, saya cuba untuk saya menguruskan solat saya tu dengan betul-betul, dengan keimanan, dengan tak ada kedirian, nak dapatkan solat yang khusyuk. Tapi memang payahlah sebenarnya, memang payah. Jangan bohonglah, semua pun sama. Saya tahu payah. Tapi saya cuba juga macam mana saya nak menekan di tahiyat akhir itu, macam mana saya bila saya sujud, macam mana saya nak menekan diri saya itu. Kadang-kadang dia bagi dengan cara sedap, kadang-kadang cara dengan tekan-tekan, macam mana kita nak merasakan. Tak ada ingat lain lah, semata-mata ingat dia. Itu saya dan diri saya dan anak-anak saya. Tapi saya cuba kita tengok macam imam-imam yang lain di luar sana, dia imamkan beribu-ribu orang, masih banyak yang besar. Tapi kalau dia tak dapat bawa keadaan yang macam ini, di manakah Allah tuju dia? Itu yang persoalan saya, yang saya nak minta Ustaz kupaskan sedikit. Banyak situ saja perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tiada lain malam ini yang ingin saya katakan, saya ucapkan hanya rasa kesyukuran dan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang pertama-tama, bersyukur kita sebanyak-banyaknya pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mendudukkan kita dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, terima kasih yang sebanyak-banyaknya tak terhingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi syafaat pada kita semua pada malam hari ini untuk berkumpul bersama. Dan saya berterima kasih pada pembimbing rohani saya yang senantiasa mengajak dan menyuruh untuk sama-sama kita mengisyakan Allah Subhanahu wa taala. Kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang jadi seronok bila kita dah mula bertukar-tukar pengalaman rohaniah. Kita akan jadi seronok. Saya ni tak suka saya seorang cakap. Jadi Allah tu dia campakkan, maknanya bukan campak, dia meletakkan kepada orang-orang yang hadir majlis ni, masing-masing akan dibagi oleh Allah. Sebab Allah dah janji wa iza tuliyan alaihim ayatuhu zadathum. Apabila orang-orang mukmin ni kekasih Allah, bila dibacakan ayat-ayat tentang Allah, kisah-kisah tentang Allah, Allah akan masukkan zadathum iman daripada Allah langsung. Jadi pasal saya suruh cakap tu, sebab masing-masing ada yang nak dibagi, yang saya pun tak tahu. Nanti jadi berkongsi begitu. Jadi saya seronok bila ada dia punya tambahan-tambahan, mana impact respon dia tu, pesan dia kan. Alhamdulillah kan. Jadi saudara Ashraf tadi mengatakan tentang khusyuk apa tu, mengenal diri, mengenal Allah tadi. Banyak lagi orang yang itu memang betul. Apa yang dibukakan pada Abang Ashraf tu betul. Manusia ni sekarang ni dah mula tak nakkan kepada Allah. Senang cerita lah, nakkan kepada ganja, dia tak nampak. Padahal kan lebih mustahak yang nak bagi ganjaran tu ke ganjaran tu. Ganjaran tu di ibarat macam bahala. Jadi yang nak bagi tu, kalau yang nak bagi tu tak bagi, dapat tak? Jadi kita kena duduk kat situ. Jadi itu yang manusia tu, dia sebenarnya dia tahu, tapi dia suka berlengah-lengah. Allah Ta'ala kata berlengah-lengah, nantilah sampai sekaratul maut datang dah. Jenis manusia yang gitu, dia tahu dia kena cari kenal diri, kenal Allah, memang betul, tapi dia macam lengah-lengah tau. Janji aku ibadah lah. Dia lengah-lengah, yang dia bermain dengan diri dia sendiri. Dia tak pergi lagi betul-betul cari jumpa orang yang boleh bagi faham dengan dia, sampai dia kata tak penting dah nanti. Dia berlengah-lengah punya pasal. Padahal dalam diri dia memang dia tahu, dia kena cari, dia kena kenal Allah. Jadi kita memang selalunya dibagi oleh Allah. Memang kita memang, saya ni bukan nak kata apa, bila orang tu kata ada orang nak datang nak cerita pasal kenal diri, kenal Allah, saya punya gembiranya gembira. Macam kamu nak datang sini, ada majlis ni kan, gembiranya macam mana? Gembira. Supaya juga khusyuk solat tadi, bila dengar tadi nak solat, gembira tak? Tapi kalau ni Zuhur pula, lepas Zuhur kan asar pula, leceh. Dia akan ngungkit pula tu dengan dia. Tapi kalau orang yang dah mula best, Zuhur ni best dapat jumpa Allah ni, dia rasa itu mana orang berbezaan. Orang yang betul-betul dia solat tu tadi, dia begitu, dia jadi bertambah seru, sebab itu suruhan yang dicintai, lagilah dia seronok. Tapi bagi Allah Ta'ala kata, bagi orang yang dia tak nak Allah, kalau suruh solat, berat tak bagi dia? Berat tak? Tapi bila orang nak Allah, tak berat kan? Seronok berapa rakaat pun Nabi pecah-pecah kaki dia suruh. Sampai dia tanya isteri, kenapa abang kuat sangat bang solat? Kan abang maksum, tak ada dosa. Aku mensyukuri, syoknya aku dengan Allah, mensyukuri nikmat Allah. Pecah-pecah kaki, beri. Kita tak larat juga di gawat. Tu macam-macam penyakit, tak boleh larat lama. Apa dia tanya oleh isteri dia? Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Jadi khusyuk tu kat bersyukur. Best yang tadi, ya Allah best. Dia akan cari jalan nak memuji betul-betul, nak akan dalam keadaan dia syok dengan Allah tadi, hingga terbawa-bawa di luar. Minta saya berhati dengan syok dengan Allah. Terlepas pandangan dalam syahadah dia dengan Allah, dia rasa macam terlepas dia dengan Allah. Pandangan batin tu tadi, macam Ashraf, pejamkan mata, lihat rumah Ashraf sekarang.
buka pintu, masuk dalam bilik, duduk atas katil, sampai tak? Situ musyahadah. Itu namanya musyahadah. Lepas tu dudukkan kat asyik tu. Dudukkan kat asyik tu, dan duduk lagi siapa yang menjadikan asyik. Nampaklah khusyuk dia tu, kan? Sebenarnya dia khusyuk tu bukan dicari di luar, kat dalam. Ada rahsia Allah. Baik itu baik semua. Jaga rahsia. Sekian apa? Allah sebutkan yang seksa pasal kita amalkan sembahyang itu bukan yang Ustaz yang kita bukan pada semua. Seksa itu bukan pasal dia buat dosa, dia melupakan Allah. Itu yang seksa. Aku terkejut dari mana yang dapat semua ni. So dia datang sini apa? Kita memang alu-alukan, kan? Siapa-siapa pun. Terkejut. Selepas pada mendengar YouTube tu, datang puang-puang sekali dia datang. Saudara kita asli cakap tadi khusyuk. Jadi maknanya kita dah mula faham khusyuk tu maknanya macam mana kita nak olah. Bukan suruh orang lain cara olah dia. Tapi kita yang nak olahkan. Kalau saya punya olah, saya akan letakkan diri saya ni betul-betul hilang habis. Betul-betul hilang, tak ada tenaga macam semalam. Saya bukan buat-buat tu. Saya memang disuruh begitu. Nak tergambarkan bahawasanya long light, tak daya apa-apa. Nak gerak, angkat badan, berdiri pun tak larat. Jadi bila angkat tu, sebab kita rasa kudrat dia yang tolak, yang seolah-olah ngangkat kita berdiri. Boleh buat macam tu. Maknanya kita ni nak bangun pun tak larat. Mana tak ada apa la haula wala. Nak sebut dah Allahu Akbar pun tak ada selera nak sebut. Perap datang dia bagi suruh, baru kita Allahu Akbar. Bukan kita tak. Dia kalau saya buat gitu. Macam semalam saya bagi tahu, ulang balik YouTube semalam tengok macam mana cara yang ditunjukkan. Untuk dapatkan Emotion tu memang ada lah Ustaz. Dia memang pasal tu saya cakap tadi, olahkan. Bila kau dah matikan diri, tak ada, keadaan tu akan jadi pelan. Dia akan jadi mutmainah, tenang. Dan keadaan dia dia semua kau tak ada rasa kau dah. Dia semua, dia yang terkelip-kelip, dia yang berdiri, dia yang sebut tadi. Saya cerita tadi kalau air tu minum tadi pelan, dia masuk pelan, dia tolak, dia suapkan. Air tu berzikir, masuk pergi urat-urat apa semua, saraf-saraf naik kat kepala rasa tu semua. Nampak dia hantarkan. Dia jadi macam tu lah. Tapi lebih lambat lagi kalau kita betul hilangkan semua. Tu baru kita tahu. Di situ main kemanisan dia tu tengah. Dia semua yang gerakkan ke zat-zat air tu, parti-parti air tu pergi ke. Nampak semua. Nampak dia punya. Kita nampak tak ada kita, dia semua. Kalau kita filmkan balik pun kita boleh nampak macam mana dia. Itu salah satu dia. Tadi gunakanlah skill-skill yang Allah Ta'ala tunjuk. Dia tetap juga kena solat tu, tetap kena tak ada rasa tetap juga nama solat tu tak ada rasa diri, menyambung kepada Allah sampai kau tak ada wusul, maknanya sambung. Solat tu sambung, tak ada diri kau. Macam selawat pun sambung, tak ada diri kau. Yang selawat tu Allah, baru kau nampak Rasulullah tu. Bila dia subhanallah, macam itu dalam tu banyak wrestling. Itu gaduh. Bila dah salam dia, agak main berakat itu berakat lah. Tak apa, insyaAllah. Lama-lama nanti Allah akan bagi lagi rahsia pula. Zikir dia hati tanpa gerak mulut. Waktu bila? Waktu kita bila senang ke bila boleh. Kalau zikir ni sebanyak-banyaknya 24 jam. 24 jam. Yang dalam 24 jam. Tapi waktu solat hukumnya qauli, fi'li, qaul mesti dilafazkan
keluar sikit suara. Tapi bukan niat lah. Niat tak ada kan? Niat ni dia begitu pantas. Dia tanpa huruf, dia tanpa perkataan. Dia bentuk rasa. Sebelum kita nak puji tu kan rasa sampai dulu. Sebelum nak sebut tu kan rasa tu sampai. Tapi kalau kita makan, kita boleh. Tapi kalau ayat ni kita tak faham ayat dia, kita tak bedah siasat, rasa tu datang kita tak sedar. Tapi kalau kita bedah siasat, macam durian kita makan, kita tahu dah belum sampai durian kita dah rasa tu kita dah dapat dah. Kita nak makan durian betul, tu datang daripada Allah kan. Tapi bila ni tadi datang pada Allah juga, tapi kita tak bedah siasat. Siapa yang contoh alhamdulillah, siapa yang suruh puji tu? Kan? Tapi kalau kita tak bedah siasat, kita ingat kita yang puji. Jadi kita tadi kita rasa kita pula. Tu tak tepat. Bila kita doa kan, itu kita rasa macam kita nak harapkan belajar. So macam mana kita nak tukar? Tukarlah kita. Jangan kita bercakap dalam solat tu. Kita sudahlah, kita tak nak lah. Doa boleh, tapi dalam diri kita hanya kita nak. Kalau luar kita nak minta apa, itu sekadar luar dia. Dan dalam kita tetap boleh minta apa saja Rasulullah kata, tapi dalam kita tetap iyyaka na'budu wa kepada engkau lah aku ikut sistem menyembah, kepada engkau aku minta pertolongan. Ya, boleh. Tu pakai tu. Jangan lari tajuk lah. Allah dulu. Bila Allah dulu, nanti dia yang nak bagi kita minta apa-apa. Tapi kalau kita tak pakai Allah dulu, nafsu kita yang minta. Jadi kalau kita letak Allah dulu, nanti Allah sendiri yang akan suruh minta apa-apa. Dia daripada dia. Kan beza kan? Beza. Sekian Sekian dari ada apa-apa lagi? Tadi terjawab yang khusyuk tadi. Terjawab nanti insya-Allah. Nak berhenti ke mana? Dia tak, dia kita jangan berhenti kan. Dia biar dia jalan sendiri. Pasal Allah yang gerakkan tu. Kita kena nampakkan dia yang gerakkan. Yang naik pun dia, turun pun dia, berhenti pun dia. Tetapkan diri kita dia je. Sorry, saya ada cakap 100 berapa ribu kita punya apa? 108 ribu. Nafas kita turun dan naik kan? Satu lagi. Ada orang dia kata, kalau jatuh aku berlari laju. Nanti jatuh aku laju. Banyaklah apa dia punya apa. Lepas tu dia berhenti slow pula. Jadi kau kira tetap 24 jam tetap sama. Kiraan tu 100.08. Kalau ada orang diikut pada apa ni? Saat. Mana 24 jam? 24 jam berapa ribu saat? 80 berapa ribu saat. Ada yang kira gitu. Tapi kurang tepat juga sebab saat masih lambat. Degupan jantung cepat. Tu. Cuma kuat dia tu bukan apa, dia bro. Sebenarnya dia on dia macam tu 108 ribu. Tapi dalam keadaan doktor, satu saat dua kali. Ya, dia kali. Doktor punya kira. Maknanya berapa ribu tu? Ya, kajian dia tu membawa pada tepat juga. Tapi kalau dah apa ni kajian daripada apa ulama-ulama ahli-ahli makrifat ni, dia lebih tepat lagi sebab dia selalu zikir nafas. Zikir nafas tu memang dia kena mainkan pada apa? Nafas tu turun naik. So, kita bila bernafas, kita ingat kita yang sedut. Tapi bila kita belajar zikir nafas, dia yang sedut. Kudrat dia yang sedut, dia yang buang balik. Dia masuk balik. So, nafasnya ada step, dia ada 4 step. Nafas, tanafas, ampas, numpus. 4. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Dia ada step ni. Jadi dia berhenti tu apa nama dia? Kita merasa.
nyawa tu kat nyawa kan, dia berhenti, kita lepas dia keluar, ampas nama dia kan, di luar ni napas dia kat luar, napas dia main kat luar, kita sedut bawa dia masuk, dia pergi kat, dia berhenti tak nafas, dia pergi kat otak-otak semua lah, oksigen ke apa benda. Bila dia lepas ampas, maknanya dia pergi kepala pertumbuhan lah, kepada yang memerlukan. Maknanya tak ada sisi Allah buat. Bila kita dah lepas ampas tu, pergi kepada keliling kita. Tadi kita sedut pun daripada oksigen di keliling yang Allah jadikan. So kita pulang balik kat dia orang balik. Macam bateri. Dia apa? Macam bateri. Dia punya sistem Allah Ta'ala jadi. Betul. Canggih Allah suruh lebih. Jadi macam bateri. Lupus saja tak usah. Lupus maknanya kita punya, maknanya antara kita ni maknanya dianugerahkan tadi dekat hidup je lah. Tanpa kita bernapas pun dihidup. Sebenarnya itu nama hidup. Lupus. Tu kalau zikir nopus maknanya dia matikan diri lah. Sebab dia tak bernapas ke apa pun, tak napas ke, dia tak ada sedut, dia main kat dalam tu, dia hidup nama dia. Tapi cukup masa dia berhenti lah. Dia yang hidupkan, dia yang jadi 4. Jadi bukanlah kita hidup ni sebab ambil nafas pada, tak semestinya. Maknanya yang hidupkan kita bukan angin, bukan oksigen, bukan. Tapi Allah jadikan tu dia punya apa? Orang kata macam sistem untuk manusia mengetahui bahawa memerlukan keliling. Memerlukan. Ya. Maknanya guru memerlukan murid, murid memerlukan. Kalau dia guru aja, murid tak ada, kau cakap seorang-seorang. Nyanyuk kan. Kalau dia nabi, umat tak ada, macam mana? Jadi memang Allah jadikan mesti ada saling perlu memerlukan. Alhamdulillah. Sekian kita jumpa. Mohon maaf kesilapan, kesalahan dalam saya menyampaikan, ada rasa kedirian, minta maaf. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.